Selamat pagi dan salam sejahtera. Bersama saya Jessica Chung di Ringkas jam 9 pagi. Kita teruskan dengan perincian ini. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin akan memastikan Sabah dan Sarawak diberi layanan adil dalam pelbagai aspek seiring dengan pewujudan portfolio hal ehwal Sabah dan Sarawak dalam Kabinet Kerajaan Perikatan Nasional PN. Mengambil kira jurang Sabah dan Sarawak yang masih jauh tertinggal dalam pelbagai aspek, beliau melahirkan pandangan bahawa terdapat banyak lagi usaha yang perlu dibuat bagi meletakkan kedua-dua negeri berkenaan agar setara dengan semenanjung. Katanya lagi, pewujudan portfolio hal ehwal Sabah dan Sarawak itu berikutan kedudukan kedua-dua negeri berkenaan yang jauh ketinggalan dari sudut pembangunan dan infrastruktur. Memang awal lagi waktu saya bentuk kabinet pun saya fikir ini satu perkara utama. Sebab tu saya lantik Datuk Maximus Ongkeli Menteri dan Timbalan Menteri. Saya dah mulakan mesyuarat khas bersama-sama ketua-ketua menteri untuk bincangkan MA63. Walaupun pelbagai usaha dan agenda pembangunan bagi kedua-dua negeri sudah diambil, Perdana Menteri berkata Sabah dan Sarawak masih jauh ketinggalan dengan isu-isu pokok yang membelenggu sejak sekian lama iaitu soal kemiskinan, infrastruktur, ekonomi dan akses internet. Komited memastikan hak-hak Sabah dan Sarawak seperti terkandung dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63 terus terpelihara. Muhyiddin menjelaskan bahawa beliau yang juga pengerusi Majlis Khas MA63 telah memulakan mesyuarat khas bersama Ketua Menteri bagi membincangkan isu berkenaan. Saya sudah selesaikan masalah Petronas untuk di negeri Sarawak. Apa-apa tuntutan dan apa semua sekali dan persetujuan bersama saya sedang rondingkan dengan negeri Sabah. Perisytiharan darurat sama sekali tiada kaitan dengan politik atau untuk membolehkan Tan Sri Muhyiddin Yassin mengekalkan jawatan sebagai Perdana Menteri. Langkah itu sebaliknya bagi membolehkan isu COVID-19 diuruskan secara berkesan dan segera. Ketika menjelaskan kedudukan sebenar darurat yang diisytiharkan atas perkenan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'atuddin Al-Mustafa Billah Shah atas nasihat Perdana Menteri, Muhyiddin berkata beliau tetap berpegang pada janji bahawa darurat akan ditamatkan lebih awal daripada tarikh 1 Ogos jika pandemik COVID-19 berjaya dibendung. Tapi kalau boleh selesai awal, jawatan kuasa khas bebas yang dah ditubuhkan, dilantik oleh Agong, kata dah boleh, saya ikut aja lah. Itu dah di situ. Bukan saya nak duduk sepanjang-panjang 2 tahun. Pasal kalau dulu, darurat sampai 2 tahun. Kita tak perlu itu. Kita gunakan untuk tujuan itu. Dah selesai, balik semula. Kita pun tak nak selama-lama dikongkong oleh peraturan sebegini. Katanya lagi, melalui ordinan darurat, kerajaan boleh mencadangkan pindaan-pindaan terhadap beberapa akta atau perkara-perkara baru yang ingin dibuat dalam bentuk ordinan tanpa menunggu proses melalui parlimen dan mengambil masa yang lama. Jadi saya sebutkan ini bukan makna darurat itu untuk darurat supaya saya boleh duduk lama jadi Perdana Menteri. Saya pun tak tahu siapa parti mana dalam parti-parti yang ada sekarang mempunyai jumlah kursi yang lebih besar daripada saya. Dulu adalah contoh nak tunjukkan tapi tak terbukti. Dalam keadaan dunia bergelut dengan COVID-19 yang mengehadkan pergerakan manusia, hubungan antarabangsa Malaysia dengan rakan asing tetap mantap. Kata Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, dalam keadaan pandemik COVID-19 tidak bermakna Malaysia tidak memberi perhatian dalam hubungan antarabangsa. Malah, Malaysia sentiasa memberi keutamaan. Ini bagi memastikan Malaysia mempunyai hubungan akrab dengan negara luar dan mengekalkan dasar berbaik-baik kerana hasil daripada itu, ia sudah semestinya memberi keuntungan. Memang semua negara ni kita ada hubungan, ada bilateral. Ada perjanjian, baik perdagangan, pelaburan, pendidikan. Mengenai pendirian Malaysia terhadap polisi luar negara, Muhyiddin menegaskan kerajaan pimpinannya tidak pernah mengubah dasar yang baik untuk negara dan terlepas pandang isu-isu luar negara. Yes, not that it is being overlooked because of the circumstances and the situation. But our foreign ministry, which is the key body that orang kata initiate soal-soal hubungan negara dengan negara lain tu berjalan macam biasa.
Menteri pun berhubung secara maya, bertelefon dan sebagainya. Saya dapat laporan berkala-kala. Perincian seterusnya. Usahawan di Sarawak digalak untuk membabitkan diri dalam sektor perniagaan franchise. Kata Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, Perbadanan Nasional PNS selaku agensi di bawah kementeriannya sentiasa membuka ruang kepada usahawan untuk menceburi sektor tersebut. Perlu fikir macam mana saya nak buat, mana saya punya kerusi dan atur meja dan sebagainya. Itu semua tak perlu lagi. Semua dah diatur oleh pihak franchisor dan ini adalah di bawah PNS. Agensi juga di bawah saya untuk memperkembangkan franchise seluruh negara. Jadi semua sistem pentadbiran, pengurusan, keuangan, ini yang itu. Bantuan daripada pihak PNS kepada usahawan. Beliau berkata demikian pada wawancara khas bersama TVS baru-baru ini. Katanya, bantuan yang disediakan PNS boleh menjangkau sehingga hampir 80%. Bagaimanapun ia perlu dibayar balik memandangkan ia melibatkan sumbangan yang besar. Kena dibayar balik tetapi sekurang-kurang kita tak perlu cari bank lagi dah. PNS itu sendiri tahu, dia kata okey yang ini berapa nilai kos perlu, dia akan sediakan sumber kewangan. Kita hanya cari daripada 20% tu ataupun 30% yang dia perlu, yang baki tu dia akan sediakan dan akan dibayar secara berperingkat-peringkat. Dalam masa sama dia juga memantau kejayaan kita sepanjang masa untuk melaksana supaya sumber kewangan itu boleh tarik balik. Tambahnya, beliau telah lama berhasrat untuk memperkenalkan program perniagaan industri franchise ke Sarawak. Namun, segala perancangan terganggu ekoran daripada pandemik COVID-19. Tapi oleh kerana kita MCO ni, Sarawak belum boleh menerima orang datang daripada pejabat saya di Kuala Lumpur. Kalau tak kena kuarantin, itu jadi mendatangkan satu masalah besar. Kalau tidak, perkara ini memang dah awal lagi pada tahun 2020 saya nak bawa ke sini untuk memperkenalkan supaya banyak anak-anak muda kita yang tak tahu macam mana nak mengurus, macam mana nak buat, apa punya produk nak dibuat, tak perlu lagi dah. Kita ada benda tu situ, pelatihan sampai keuangan semua ada. Satu pendekatan atau kaedah pemikiran baharu perlu dirintis dalam mencari cara untuk membenarkan semula gelombang perjalanan domestik dan pembukaan rentas negeri. Ia antara lain bagi membantu kelangsungan industri pelancongan domestik, negara yang banyak bergantung kepada mobiliti dan pergerakan manusia dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Sememangnya sudah diketahui industri tersebut sudah setahun terkesan dan terjejas. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri menyuarakan kebimbangannya terhadap kesan yang akan diterima industri pelancongan tempatan. Katanya sekiranya tiada pergerakan, ia memberi makna tiada aktiviti pelancongan dan begitu juga aktiviti ekonomi yang berkait rapat dengan industri terbabit. Pada masa sama, situasi terbabit turut menyebabkan mereka yang terlibat dalam sektor tersebut kehilangan punca pendapatan. Nancy berharap agar ada alternatif baharu yang akan membenarkan semula gelembung perjalanan domestik dan pembukaan rentas negeri. Hal ini kerana industri pelancongan berkait rapat dengan pergerakan manusia dari satu lokasi ke satu lokasi yang lain. Tambahnya, beliau bukan sahaja memikirkan kesannya kepada ekonomi negara, tetapi juga memikirkan mengenai periuk nasi dan kelangsungan hidup penggiat industri tempatan. Kementeriannya juga sentiasa bersedia untuk bekerjasama dengan semua pihak bagi mencari satu titik pertemuan yang boleh menyeimbangkan kesejahteraan, kesihatan dan ekonomi rakyat. Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah, menjangkakan sektor pelancongan domestik pulih pada suku kedua 2021. Beliau juga menganggarkan jumlah kedatangan pelancong selepas penerimaan vaksin COVID-19 adalah seramai 1.1 juta. Anggaran pendapatan daripada jumlah tersebut adalah sebanyak RM2.64 bilion, tetapi bergantung kepada keadaan semasa. Tambah Karim, industri pelancongan merupakan penyumbang utama dalam pertumbuhan ekonomi negara. Pembiayaan pelancongan penjana PTF turut diperkenalkan untuk membantu pengusaha pusat pelancongan.
Ia adalah inisiatif kerajaan di bawah kementeriannya untuk membantu pengusaha industri pelancongan semasa pandemik COVID-19. Sehubungan itu, beliau menggalakkan para pengusaha industri pelancongan merebut peluang keemasan untuk melakukan pelaburan bagi membantu perniagaan mereka melalui PTF. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini dan pastikan anda tidak terlepas perkembangan semasa di ringkas jam 12 nanti. Ikuti kami di Facebook TVS dan TVS News. Saya Jessica Chung, salam hormat dan jumpa lagi.